Negara kita sedang hebat berperang dengan musuh halimunan yang mampu merenggut nyawa insan-insan yang tidak berwaspada dengan kehadirannya. Petugas kesihatan dan frontliner berusaha bersungguh-sungguh demi memenangi peperangan yang sungguh mencabar masa dan tenaga ini. Negara berduka dengan kehilangan nyawa-nyawa, tidak kira muda atau tua, direnggut oleh virus yang tidak mengenal empati. Seluruh dunia menjadi terkurung dan terbatas dengan virus yang menyebar dengan begitu patas, sehingga kita terpaksa mencipta norma baru yang tidak biasa dan kehidupan menjadi begitu terkongkong. Dapatkah kita memenangi peperangan senyap ini? Mampukah kita bebas dari belenggu ini? Apa yang terjadi sekiranya kita tewas dalam pergelutan ini? Salam sejahtera dan salam Malaysia prihatin saya ucapkan kepada juri yang jauh di sana namun dekat di hati. Sekalung apresiasi saya titipkan khas buat penonton yang setia bersama saya sehingga ke penamat ucapan saya. Saya Jessica Jo binti John mewakili PSMP Ambilan Jun 2020 bakal bersama-sama membawa Anda mengupas tajuk pidato saya pada hari ini, yaitu memasyarakatkan COVID-19 dalam kehidupan. Tak kenal maka tak cinta, maka marilah kita bersama-sama bercinta dengan pengetahuan wabak pandemik COVID-19 yang telah banyak merenggut nyawa di seluruh dunia. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus, ialah pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global, berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 SARS-CoV-2. Sindrom pernafasan akut teruk coronavirus 2 adalah coronavirus sindrom pernafasan akut yang teruk yang pertama terasing daripada 3 orang yang mengalami pneumonia yang berkaitan dengan gugusan penyakit pernafasan akut di Wuhan. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei di China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 5 November 2020, 48.3 kes COVID-19 telah dilaporkan di lebih 188 buah negara dan wilayah, menyebabkan lebih 1.23 juta kematian. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara serupa dengan influenza melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Ia dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala walaupun penyebarannya mungkin sebelum gejala muncul. Masa antara pendedahan dan permulaan gejala biasanya 5 hari. Tetapi mungkin berkisar antara 2 hingga 14 hari. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak nafas. Komplikasi mungkin termasuk radang paru-paru dan sindrom kesukaran pernafasan akut. Pada masa ini, tiada vaksin atau rawatan antiviral tersentuh. Usaha terdiri daripada pengurangan simptom dan terapi sokongan. Hadirin yang dikasihi, usaha memasyarakatkan COVID-19 masih lagi dalam tahap yang sederhana. Masih ramai lagi yang ingkar akan perintah kawalan yang dinyatakan di surat-surat kenyataan. Pihak kerajaan terpaksa menggunakan pelbagai cara untuk mengawal penyebaran virus ini bagi menjaga rakyat Malaysia yang dikasihi. Namun, nasihat itu bagi mencurah air ke daun keladi. Rakyat Malaysia masih lagi mementingkan diri sendiri dan mengikut kata hati sehingga memudaratkan ramai orang. Pada 26 Oktober yang lepas, negara kita melonjak tinggi ke angka 4, mencatatkan kes positif COVID-19 sebanyak 1.240 orang. Bukan itu sahaja, Malaysia mencatatkan 109 kluster aktif yang menyebabkan beberapa kawasan mengembalikan semula PKP, iaitu
Perintah Kawalan Pergerakan. Para hadirin yang dikasihi dan bijaksana, COVID-19 tidak mempunyai rawatan ubat atau vaksin yang berkesan, walaupun usaha untuk membangunkan beberapa daripadanya sedang dijalankan. Gejala-gejalanya yang termasuk antara lainnya demam, kesukaran bernafas, dan batuk yang telah digambarkan seperti selsema amatlah membimbangkan kita, di mana kita mungkin tidak menyadari diri kita adalah pembawa bagi virus COVID-19. Hadirin sekalian, pertama, membasuh tangan telah disyorkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. KKN dan CDC mengesyorkan bahawa individu mencuci tangan dengan sabun dan air sekurang-kurangnya 20 saat, terutamanya selepas pergi ke tandas atau ketika tangan kelihatan kotor, sebelum makan dan selepas meniup hidung, batuk atau bersin. Ia disyorkan menggunakan sanitizer tangan berasaskan alkohol dengan alkoholnya sekurang-kurang 60% apabila sabun dan air tidak tersedia. WHO juga menasihati individu agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang masih tidak dibasuh. Lakuan ini amalah senang dan seharusnya menjadi kebiasaan dalam diri individu dan diamalkan setiap masa dan di mana sahaja. Bukan itu sahaja, penjarakan sosial termasuk tindakan kawalan jangkitan bertujuan untuk melewatkan penyebaran penyakit dengan meminimumkan hubungan dekat antara individu. Kaedah termasuk kuarantin, sekatan perjalanan, sekolah ditutup, tempat kerja ditutup, stadium, teater, atau pusat membeli belah. Individu juga boleh menggunakan kaedah menjauhi sosial dengan mengehatkan perjalanan, mengelakkan kawasan yang sesak dan secara fizikal menjauhkan diri dari individu yang sakit. Sentiasa mengamalkan 3S atau 3C, iaitu sembang dekat, sempit, dan tempat yang sesak. Sentiasa menggunakan hand sanitizer ketika berada di tempat awam untuk menyah kuman. Seterusnya, sentiasa mengamalkan 3W, yaitu wear, wash, dan worn. Wear di mana kita haruslah menggunakan pelitup muka, wash kita sentiasa mencuci tangan, dan worn jangan bersalaman, etika batuk dan bersin, melakukan disinfeksi, dan mendapatkan rawatan segera jikalau bergejala. Ketiga, penggunaan topeng muka juga adalah mandatori bagi kita. Dalam kehidupan sosial, sangat penting untuk menggunakan topeng yang pada dasarnya menutup mulut dan hidung. Topeng ini diperbuat daripada pelbagai kain, terutamanya dapat mencegah penyebaran jangkitan dengan banyaknya ketika digunakan oleh orang sakit. Tidak ada jenis topeng yang tertentu yang mesti dipilih. Penggunaan topeng yang boleh dicuci dan boleh digunakan semula sangat berkesan untuk mencegah penyebaran jangkitan. Hadirin sekalian, kita masih belum menang. Sentiasa menjaga diri dan orang sekeliling kita merupakan perkara yang terbaik dalam strategi memenangi perang wabak ini. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, sentiasa peka dengan maklumat terkini dan jangan sesekali menyebarkan maklumat palsu. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih.